Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan manfaat dengan adanya majlis ilmu ini, memberi manfaat kepada kita untuk faham tentang ilmu-ilmu agama. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqqahu fid din." Barang siapa yang nak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya diberi faham kepada agama. Hari ini tuan-tuan, kita lihat banyak masalah berlaku dalam kehidupan kerana orang tak mau faham, orang tak faham tentang agama Islam, tuntutan kepada agama Islam. Jadi dengan sebab itu, kenapa kita lihat pada hari ini Allah Ta'ala menguji kita dengan berbagai-bagai masalah, kan? Kerana orang tak memahami. Ada mereka faham tapi mereka tidak beramal, dan ada yang tidak tahu, tidak mengambil tahu langsung tentang masalah agama. Mereka hidup asal dapat makan, dapat minum, itu dah memadai. Pada mereka agama ni tak masuk dalam kehidupan kan? Tak ambil bicara langsung tentang agama, kan? Dan ada orang yang beragama tetapi tidak mahu menolong agamanya sendiri. Dia beragama tapi dia tidak mahu menolong agamanya. Bukan dengan sebab bangsa, tetapi tidak mahu menolong agamanya sendiri. Jadi inilah masalah-masalah yang timbul. Sebab itu Allah Ta'ala uji dengan berbagai-bagai masalah, kan? Orang bila diuji masalah, mereka meletakkan bahawa ini puncanya pada manusia, kan? Jadi dengan sebab zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah zahirlah maknanya kerosakan di atas muka bumi ini, di laut dan di darat, dengan sebab tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada muka surat 54. Hari ini kita nak membicarakan yang keempat, adab-adab berkaitan dengan solat Jumaat dan hari Jumaat. Tentang adab-adab berkaitan dengan solat Jumaat. Jadi kita sedia maklum bahawa Yaumul Jumaah itu ialah Sayyidul Ayyam. Dalam disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu bagi segala hari dalam seminggu, kan? Jadi di dalam hari Jumaat ini juga Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyebutkan di dalam hadisnya bahawa dijadikan matahari dan maknanya segala makhlukat itu, maknanya pada hari Jumaat, dan kiamat itu akan berlaku pada hari Jumaat. Dalam satu hadis disebut bahawa hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Jadi dengan sebab itu pada hari Jumaat ni, semua makhluk-makhluk Allah selain manusia, semua bersiap sedia bila masuk hari Jumaat, kan? Mereka bersiap sedia saja. Kok berlaku hari kiamat, kita je yang tak sedar, kan? Itu sebabnya mengapa hikmah bila semayang subuh disuruh kita baca sunat ayat sejadah yang depan pada waktu subuh Jumaat, kerana di dalamnya mengingat kita tentang bagaimana kiamat, persoalan hidup mati. Disuruh maknanya buat persiapan dalam kehidupan. Diterang dalam surah Insan,
Kenapa disuruh baca surat insan? Kerana di dalamnya menerangkan tentang masalah syurga neraka. Kemudian masuk pada hari Jumaat. Kenapa disuruh baca A'la? Kenapa disuruh Ghasyiyah? Kerana di dalamnya mengingatkan kita tentang soal akhirat. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari Jumaat ni hari untuk memperbanyakkan taubat kepada Allah. Sebab itu Rasulullah SAW, dia kalau nak bermusafir, maka Rasulullah tidak memilih hari Jumaat sebagai hari untuk bermusafir. Dan hukumnya makruh, kalau tanpa ada satu hajat atau satu sebab yang besar untuk bermusafir pada hari Jumaat. Rasulullah akan bermusafir pada hari yang sebelum atau hari yang selepasnya. Inilah kita kena melihat bahawa hari Jumaat itu adalah hari untuk memperbanyakkan ibadat kepada Allah SWT. Dan keistimewaan hari Jumaat ini juga tuan-tuan, hari yang dijadikan padanya satu saat, iaitu saatul ijabah. Makna satu waktu yang mana Allah Ta'ala membukakan kepadanya doa yang dimakbulkan. Yang disimpankan rahsia kemakbulannya itu bermula daripada terbenamnya matahari hari Khamis tu, masuk malamnya, malam Jumaat, sampailah terbenam matahari pada hari Jumaat. Jadi tidak tahu di manakah letaknya saatul ijabah tu. Itu sebabnya para ulama, mereka ni selepas solat asar mereka akan berzikir lama dan mereka akan berdoa kepada Allah. Kok lepas asar ni, yang mana pada waktu tu orang banyak dah pergi meninggalkan masjid, mereka dah lupa dengan urusan-urusan dunia. Takut pada waktu itu ialah waktu yang ditentukan untuk makbul pada doa. Hari kita lepas Jumaat, lepas sembahyang asar, kita dah tak ada dalam masjid dah. Jadi itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Para ulama, orang-orang salafus saleh, mereka lepas asar mereka akan ibadat terus, berzikir sampai tenggelam matahari. Banyak doa, tak apa? Kerana mereka bimbang, kerana takut-takut, kerana pada waktu itu Allah Ta'ala memakbulkan doa. Dengan sebab dia memohon, Allah Ta'ala akan terima doa dia. Jadi ini kita tak berapa cakna sangat, tak berapa prihatin sangat tentang masalah ni. Jadi dengan sebab itu diterangkan kepada kita ni supaya kita mengingati bahawa kita bila sampainya hari Jumaat ini hari yang penuh dengan adab, kan? Hari yang penuh dengan adab dan hari yang mana berlakunya peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan manusia. Maka dia kata ada adab berkaitan dengan solat Jumaat dan juga hari Jumaat begitu banyak sekali. Dia ambil sikit aja lah, kan? Yang pertama, bersiap sedia untuknya. Mana untuk Jumaat itu dengan cara membersihkan diri dan membasuh pakaian. Mana kita pada hari Jumaat disuruh membersihkan diri dengan solat mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat bermula daripada terbenam matahari, kan? Maghrib tu kita dah boleh mula mandi dah sunat Jumaat. Tapi waktu yang paling afdal untuk sembahyang untuk mandi sunat Jumaat ni ialah sebelum daripada pergi menunaikan solat. Ustaz, macam mana nak pergi nak mandi? Kami orang pejabat. Mandilah. Subuh-subuh tu nak pergi kerja, mandi sunat Jumaat. Jangan mandi dekat pejabat pula, kan? Jadi tuan-tuan, tidak ada alasan tuan-tuan, sebab waktunya panjang. Waktunya panjang. Kita lari maghrib sampai dah mananya, sampai waktu. Nak pergi solat Jumaat tu waktu dia. Dan orang-orang yang tak ada urusan kehidupan mereka tentang mencari rezeki dan sebagainya, orang dah pencen dan sebagainya, waktu itulah gunakan waktu afdal untuk kita mandi, kan? Sebelum pergi solat Jumaat, mandi dulu. Jadi ini di antaranya. Dan disuruh maknanya membersihkan pakaian. Hari Jumaat tuan-tuan suruh pakaian cantik-cantik. Ini pakaian tulis macam-macam benda kat belakang. Pulau Langkawi, kuah, orang baca pun tengok pening kepala. Angkat takbir tengok macam burung elang ada, semua ada, bunyak gamat ada, semua ada. Dibaca pula oleh makmum belakang tu. Ini masalah. Kan? Jadi maknanya kita datang ni dia suruh pakai baju yang sadar. Sadar ni yang kosong.
yang tak ada tulisan-tulisan yang menghilangkan khusyuk orang dalam semayang. Ada? Waktu semayang ni pakai baju putih. Kita tengok orang-orang dulu kita, ayah-ayah kita kalau pergi hari Jumaat kan, mereka ada baju khas untuk pergi semayang Jumaat tu. Baju Melayu putih ataupun baju yang berbutang depan. Kan? Memang gunanya untuk pergi Jumaat je. Kita hari ni ikut dannya. Kan? T-shirt pun pakai. Ya. T-shirt tu macam-macam pula tulis tu. Gambar berbagai-bagai gambar datang. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan tak boleh tuan-tuan, tak kena. Kan? Maka dia suruh maknanya membersihkan pakaian. Datang pada hari Jumaat ni pakaian-pakaian yang bersih. Mana menunjukkan suruh kita pakai bersih? Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir, berikan peringatan kepada mereka tentang agama, tentang syurga neraka, ingatkan mereka tentang azab Allah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Kan? Pakaian yang kita pakai ni bersihkan. Terutama nak pergi Jumaat. Kalau orang bekerja, spare baju. Kan? Ustaz, kita ni bekerja payah kan. Lah bawa baju Melayu letak dalam kereta bersalah. Waktu nak sembahyang tukar. Kan? Tidak ada alasan tuan-tuan. Tidak ada alasan. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ketika mana kamu nak pergi masjid, berhias-hiaslah kamu. Mana suruh pakai yang cantik-cantik. Nak pergi masjid pakai cantik. Ini pergi shopping cantik. Nah, spray macam-macam. Kan? Kalau datang masjid baru hapak ya. Bukan hapak. Tuan-tuan, hapak lain makna. Hapak ya. Enak. Jadi tengok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahawa orang yang kalau makan bawang putih pun dilarang datang ke masjid. Sebab mulut berbau. Kan? Di dalam masjid ni ada malaikat-malaikat rahmat. Kan? Malaikat-malaikat rahmat Allah Ta'ala banyak. Kan? Jadi dengan malaikat ni dia tak suka bau-bau yang tak elok tuan-tuan. Orang mulut berbau jangan. Pakaian berbau jangan. Kan? Badan berbau jangan. Jadi datang ke masjid ni, kita nampak masjid kosong, tetapi malaikat-malaikat rahmat Allah Ta'ala ramai. Kita tak nampak. Jadi jangan menyakiti malaikat-malaikat rahmat Allah dengan bau-bau badan kita yang tak elok, dengan bau pakaian kita yang tidak elok. Kan? Jadi tersinggung. Malaikat tu tersinggung dengan bau yang tak bagus. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pakai yang elok-elok, pakai yang bersih-bersih. Dengan harum, dengan bau-bau harumnya kan. Pakai. Kemudian yang keduanya, mandi pada hari itu, dan yang afdalnya sebelum bertolak ke masjid. Disuruh sunat mandi. Nawaitul ghusli yaumul jum'ati. Saja aku mandi sunat Jumaat. Kan? Yang afdal boleh daripada terbenam matahari sampailah. Dan waktu yang paling afdal waktu sebelum pergi sembahyang Jumaat tu, kan? Tu yang kedua. Yang ketiganya, menghiaskan diri dengan cara membersihkan badan, memotong kuku, bersiwak, memakai minyak wangi dan pakaian yang paling baik. Jadi tuan-tuan, ini adab. Bila kita nak datang masjid, menghiaskan diri. Nah, sebab tu sunat hari Jumaat ni misai kena potong. Nah, misai kena potong. Kalau tak nak dicukur, dia trim elok-elok hari Jumaat. Kuku kan kena potong, walaupun kita rasa bersih, tapi sunat. Kan? Disunatkan kepada kita potong kuku. Hari Jumaat ni disuruh berhias, menghiaskan diri, kan? Dengan cara apa? Membersihkan tubuh badan.
cabut bulu ketiak, cukur bulu ari, setiap seminggu sekali. Ini dah dilaksanakan. Sebab ini termasuk di antara maknanya tanda-tanda fitrah. Apa tanda fitrah? Iaitu tanda-tanda kebersihan kepada seorang Islam. Kan? Ni kalau berjurai ya, tu tak bersih. Walaupun orangnya handsome. Kan? Kita jangan ikut orang barat, tuan-tuan. Orang barat dia simpan semua, dia tak ada peraturan. Mak tu dia punya misai masuk dalam mulut. Kan? Misai dia dipuntal, bermelengkung ke atas pula. Kita jangan ikut dia. Kan? Dia tak ada peraturan hidup, tuan-tuan. Orang Islam ni ada peraturan hidup. Kan? Orang Islam kalau simpan misai jangan lebih daripada bibir dia. Kan? Jangan sampai melebihi bibir. Lebih je bibir kena potong. Ini yang berjurai. Minum air kopi melekat semua kopi. Kan? Biji-biji kopi pun melekat. Kan? Orang tua ni kata, orang rumah kata, geli rumah aku tengok. Nak? Dia minum cawan orang rumah ni masuk tu, berjurai air keluar. Mana orang rumah nak minum? Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia ada. Dalam Islam ada kebersihan. Kan? Ada kebersihan. Kuku disuruh potong. Jangan tinggalkan sebutir. Yang kita tengok ni, tak tahu mana sumber yang dia ambil. Dia kalau dia potong semua, dia tinggalkan sebutir je. Nah, tujuannya untuk cocok fishball kalau makan. Senang. Kalau tak ada garpu. Pelik benar lah, tuan-tuan. Pelik. Kan? Kita jangan ikut orang-orang lain, tuan-tuan. Baik dia ulama ke apa, Rasulullah SAW suruh potong kuku. Potong kuku jangan tinggal satu pun, semua sekali. Jangan melebihi daripada 40 hari. Kan? Tak nak potong pun 40 hari mesti potong. Jadi kita ni tanda bersih, itu tanda. Rasulullah sebut apa? Tanda fitrah. Apa tanda fitrah? Berkhatan. Tanda bersuci, tanda suci ni yang pertama berkhatan. Itu sebabnya kenapa bila orang masuk Islam dia suruh berkhatan, sebab itu tanda fitrah. Tak kira dia nak buat bila ke apa, tapi fitrah, tanda fitrah. Yang keduanya apa? Mengandam misai, suruh potong, tu tanda fitrah. Orang simpan misai tak nak potong, tu tak ada kebersihan. Yang ketiganya apa? Suruh mencabut bulu ketiak. Cabut, bukan cukur. Cabut. Baru disebut dalam hadis suruh cabut. Kan? Yang keempatnya apa? Suruh mencukur bulu ari. Cukur di sekitar kemaluan itu. Kena cukur. Kan? Memotong kuku. Tu tanda fitrah. Mana kalau orang Islam dia tak buat benda ni, mana tidak ada ciri-ciri kebersihan pada diri dia. Kerana apa? Dia tidak mengikut apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kuku dia bersih, tapi bila dia tak potong, tidak ada tanda fitrah. Ada? Walaupun misalnya dia jaga betul, tidak ada tanda fitrah. Tuan-tuan kena ingat, kan? Sebab Islam ni datang dibawa dengan kebersihan sekali. Kemudian apa? Memotong kuku, bersiwak. Gosok gigi. Kan? Gosok gigi sebenarnya menggunakan kayu siwak itu lebih baik, tuan-tuan. Sebab dia punya elemen menggunakan kayu siwak ni lagi besar manfaat. Kerana kayu siwak kita boleh bawa mana-mana. Beruk gigi kita boleh isi dalam kocek. Nah. Tonggeng je jatuh. Jumpa bos ada kayu, ada beruk gigi. Kayu siwak tak ada masalah. Dan kayu siwak ni dia tak berbau. Kan? Tak bau sebab lepas kita guna kita basuh. Jangan lepas memakan gerang asam simpan dalam kocek. Memang dia berbau kayu siwak tu, gerang asam. Dan mesti dipotong. Tiap-tiap malam lepas guna, satu hari malam mesti potong. Malam mesti potong. Ini main gigit embuh ke orang. Puh. Mana betul, tuan-tuan? Tak kena. Kayu siwak ni cara menggunanya, dia dah habis satu, mana dia mesti potong.
Lepas tu gendam, buat tapak baru. Sekarang habis satu hari guna, malam potong lagi, buat tapak baru. Sampai dia tenggelam daripada genggaman, kena buang. Ini sampai macam ni, dia tonyoh ya. Itu tak reti juga. Nah, kayu siwak pendeknya, kedekut bin bakhil. La ilaha illallah. Dan pakai kayu siwak satu genggam 3 jari. Tu dia punya panjang dia. Jangan panjang sampai ke atas area dia. Nah. Jadi maknanya potong, tenggelam daripada genggaman, buang. Barulah bertukar yang lain. Ini 2 tahun tak pernah tukar. La ilaha illallah. Ha. Pakai kayu siwak jangan yang terlalu kering dan jangan yang terlalu basah. Kalau terlalu kering dia reput. Jangan yang terlalu basah, dia patah. Dia pakai yang sederhana-sederhana di antara dua. Nak pakai kayu siwak jangan melebihi daripada anak jari besar dia. Ini jari kaki. Mak penuh mulut. Ini semua tak ada, tak kena tuan. Adab menggunakan kayu siwak. Tuan-tuan tengok kelebihan orang bersiwak ni. Ya? Barang siapa yang bersiwak, setiap kali nak lepas sembahyang guna siwak, waktu dia nak meninggal dunia, roh ni mudah keluar. Penggunaan yang disebut tu ialah kayu siwak. Nak memudahkan roh. Kan? Kelebihan mulut orang berbau. Bersih tuan-tuan, bau bersih. Sebab tu pakai kayu siwak ni, itu lebih aula. Kan? Amalkanlah sunnah. Kan? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kalau kita tak mahu beli yang sebatan-sebatan, dia dah ada macam tempat isi bolpen kan. Lagi senang kan. Lagi senang kan. Mana-mana kita boleh bawa. Sikit orang takkan tahu kan. Jadi tuan-tuan, hidupkan sunnah memakai wangi-wangian. Bagi orang lelaki, sunat memakai maknanya yang wangi, bukan yang melekat color dia, yang melekat warna. Orang lelaki ni dia sunat memakai bauan yang kuat bau dia. Nah, kita pakai oud contohnya kan, fawakih contohnya kan, dia semua tu bau-baunya kuat. Jadi kalau wangi disuruh kan, wangi-wangian ni disuruh, sehingga kalau orang bermusafir pun memang disuruh bawa minyak wangi. Orang musafir jangan tinggal. Pertama sikat kan, bantal kecil jangan lupa bawa, sugi jangan lupa bawa kan. Kemudian kayu siwak jangan lupa bawa, berugi siwak ni kena bawa dalam musafir, orang musafir. Kenapa adat orang musafir ni tak terjaga? Minyak wangi jangan lupa bawa, supaya orang musafir ni dia memang baunya tidak selesa. Jadi bila dia musafir ada minyak wangi, dia sentiasa wangi kan. Itu tuan-tuan, orang nak bermusafir dia ada benda-benda yang dia tak boleh tinggal kan. Dia jangan tinggalkan. Ini kita bawa pakaian-pakaian macam-macam bawa, yang ni tinggal. Pakaian yang paling baik, bukan yang paling mahal. Jangan silap buat tafsiran. Pakaian yang paling baik. Mana daripada pakaian kita tu yang paling baik, yang kita pun suka dipakai benda tu, tu yang kita bawa kan. Dia bukan bersihan mahal, yang paling baik tuan-tuan. Kalau kita tengok baju putih, jubah tu paling baik, paling menarik, paling bagus, itu yang kita bawa lah. Kan? Jadi itu tuan-tuan. Kemudian datang awal ke masjid dengan berjalan kaki. Sewajarnya orang yang datang berjalan kaki dengan penuh tenang. Kalau kita duduk di kampung-kampung ni, dekat dengan masjid, berjalan kaki sesuai dengan keadaan kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya
rumah-rumah mereka berkeliling dengan masjid. Bila Sayyidina Umar memerintah, jadi khalifah, jadi amir, Rasulullah membeli semua rumah-rumah sahabat yang ada kat keliling masjid ni, lalu masjid itu dibesarkan. Asalnya rumah-rumah sahabat dia keliling-keliling tu. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf punya rumah, semua dekat-dekat tu keliling masjid. Mereka keluar je daripada masjid, daripada rumah masuk masjid, dekat. Tapi oleh kerana nak buat pembesaran, Sayyidina Umar beli semua tanah-tanah tu, lalu dibesarkan. Kan? Jadi maknanya datang ke masjid ni afdal berjalan kaki. Tenang, dalam keadaan tenang. Macam kita pergi Mekah tuan-tuan hari Jumaat kan, kita keluar daripada hotel kan. Kita jalan kaki. Walaupun kita punya hotel tu jauh tu. Kan? Ada 1 kilometer tu kita jalan kaki. Kita tak naik kenderaan. Jalan tenang pergi masjid kan. Dengan penuh khusyuk. Jalan tu dengan penuh tenang dan khusyuk. Jangan terburu-buru. Nak pergi masjid ni jangan terburu-buru. Kerana terburu-buru ini sifat syaitan. Kan? Rasulullah tak suka orang pergi masjid terburu-buru. Berlari-lari, berkejar-kejar. Jangan ikut perangai orang Arab. Kalau pergi masjid berlari tu. Masuk dalam masjid macam lumba, berlumba. Jangan ikut dia. Terutama dalam Masjid Nabawi, tengok. Pagi-pagi buka pintu je, semua speed 100 meter. Kan? Semua nak pergi Raudhah. Jalan tenang-tenang, tuan-tuan. Ada sahabat ni pergi berniaga. Kan? Pergi berniaga dengan kumpulan-kumpulan sahabat yang lain. Oleh kerana lama meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka balik je sampai ke Madinah. Mereka meninggalkan barang dagangan dia. Unta pun tak ditambat, barang-barang dibiar kat situ je. Dia pergi tumpa terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat tuan-tuan, saya lupa namanya. Ada seorang sahabat ni, dia tahu orang lain nak pergi jumpa Rasulullah, semua pakat jumpa. Unta tak tambat, kuda tak tambat, barang-barang dagangan dibiar macam tu. Kalau orang ambil macam mana? Ada seorang sahabat, dia ni balik daripada berniaga, dia tambat dulu unta dia, dia punya barang-barang dagangan dia bawa naik ke rumah. Kemudian selesai semua, dia mandi pakai bauan-bauan, dia datang jumpa Rasulullah. Daripada jauh Rasulullah tengok dia dekat muka pintu, Rasulullah dah panggil lah. Ini kemuliaan. Kenapa? Beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk beradab. Rasulullah pula beri kemuliaan, duduk sebelah dekat dia pula. Duduk sebelah Rasulullah, tuan-tuan. Kan? Ni bukan sebelah menteri, sebelah Rasulullah. Kan? Kerana apa? Dia kata, engkau orang yang bertanggungjawab, dan engkau orang yang berakhlak. Allah Ta'ala telah memberi kepada kamu 2 sifat. Yang pertama sifat tanggungjawab, yang keduanya ada akhlak. Kan? Apa sifat tanggungjawab tadi? Balik, tamat unta dulu, angkat barang supaya jangan hilang. Itu tanggungjawab. Allah Ta'ala beri pada engkau 2 sifat ni. Ya Rasulullah, adakah sifat ini dia ada kan? Tak, memang Allah Ta'ala bagi sifat tu kat engkau. Kan? Bukan semua orang boleh dapat. Kadang-kadang kita tengok manusia ni, kalau kadang jumpa dengan orang kan, ada waktu dia datang jumpa dengan orang, bila duduk depan orang ni dia senyap. Ada orang sembang-sembang. Sedangkan dia orang yang nak jumpa tu ada depan dia. Mana tengok masing-masing punya adab berbeza-beza. Ada orang dia senyap, dia tanya sepatah, jawab sepatah. Itu merupakan adab yang perlu kita jaga. Jadi kita kena tengok tuan-tuan, datang ke masjid ni khusyuk, datang dengan tenang, kan? Jangan kelang kabut, kan? Jangan datang dengan kelang kabut. Seterusnya, tidak melangkah tengkuk-tengkuk para jamaah. Ni, dan tidak juga memisahkan di antara 2 orang ahli jamaah kecuali dilihat di situ ada ruang. Di kali itu boleh bergerak ke situ. Tuan-tuan, kalau kita datang masjid hari Jumaat, orang ramai, kalau sekiranya lewat, jangan langkah-langkah tengkuk orang. Langkah macam orang Arab. Tak?
Langkah kepala kita tu, kita tengok gelap je, punya masuk dalam jubah dia. Nak jangan main langkah-langkah, jangan langkah kan. Jangan memisahkan dua orang, kuat. Nak jangan orang dah duduk rapat dah, dia kuat supaya dia nak semayang, tidak dibenarkan. Kecuali kalau sekiranya kita nampak di situ ada ruang yang kita boleh masuk untuk semayang yang kita boleh duduk dekat situ. Nah, itu tak apa. Tapi Rasulullah datang masjid, kalau lewat Rasulullah duduk di belakang. Dalam majlis kalau Rasulullah lewat, Rasulullah duduk belakang. Dia seorang Rasul kan. Kita kena contohilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi maknanya, tapi masalah hari ni pula berlainan. Kalau kita tak langkah depan kosong, orang tua-tua semua duduk kat beranda sebab nak balik cepat. Jadi masalah pula kan. Kalau kita tak langkah dia, jadi masalah pula. Pada waktu itu ianya diharuskan, kerana semua orang sekarang dah tak nak duduk depan. Orang semayang semua nak cari kat tandas. Kita pun heran kan. Sebab apa? Sekarang duduk kat tandas senang, ulur kepala masuk tanah, isap vape, masuk balik. Gitu ada. Dia gitu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan. Sedangkan itu sebabnya sebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya manusia itu tahu tentang kelebihan duduk saf yang pertama, nascaya mereka ini akan berlumba-lumba duduk. Mereka akan berlumba-lumba untuk duduk saf pertama. Sekiranya saf pertama tu tuan-tuan penuh, mereka boleh bayar, nascaya mereka bayar untuk duduk saf pertama. Dan sekiranya saf itu penuh, dengan boleh mengundi, mereka akan undi untuk duduk depan. Hari ni tak kan. Kita kalau ada kosong, kita tolak orang tolak kita. Tuan-tuan, dalam duduk saf pertama ni tak boleh bertolak-tolak, makruh hukumnya. Tak kira tua atau muda. Jangan bila saf depan ni kosong, kita utamakan muda. Jangan rebut peluang duduk saf pertama. Baik kita orang muda pun nak, tak ya, saya hormat dia, tuan orang tua duduk depan. Jangan bagi can. Buat duduk dalam saf pertama ni tuan-tuan, jangan bagi can. Itu sebabnya Rasulullah kata, kalau sekiranya boleh mengundi, asal mereka undi untuk duduk saf pertama. Kerana mereka tahu tentang kelebihan duduk saf pertama. Hari ni kita tolak dia, tolaklah. Jangan tuan-tuan, jangan bagi peluang, baik tua atau muda. Tengok ada kosong, terkejar terus. Sebab kita tak faham masalahnya. Kelebihan duduk saf yang pertama, sebab kita tak faham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita ni duduk saf pertama, kenapa disuruh? Kerana kelebihan duduk saf pertama ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan orang yang duduk saf pertama. Allahumma barik safil awal. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berkatkan orang yang duduk saf pertama. Dengan 2 kali doa. 2 kali doa ni, orang duduk saf pertama ni dapat 2 kali doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya baru safus sani. Allahumma barik lana fi safil awal, Allahumma barik lana fi safil awal, Allahumma barik lana fi safis sani. Makna orang duduk ni tuan-tuan, kalau dapat duduk saf pertama, dapat 2 kali doa Rasulullah. Bukan doa kita, doa Rasulullah. Sebab tu dalam duduk saf pertama ni, jangan bagi peluang orang. Kalau ada can masuk kan, kita pula tunggu je, capa nak penuh tu kan. Pak Imam pun tengok, dia tak bertugas, dia tengok, aku dah selalu duduk saf pertama, hari ni tak apa. Bodoh betul. Tapi bukan imam sini lah kan, kan marah pula Pak Imam sini. Ada tuan-tuan, saf pertama ni memang disuruh rebut. Tak kira muda ke tua, suruh rebut. Jangan bagi peluang. Ada kosongnya, jangan pelawa orang, terus masuk. Kerana nak dapat kelebihan. Kalau dah tak ada pilihan, duduklah. Jadi bagaimana? Said bin Usayyib, Said bin Usayyid, seorang tabi'in. Tuan-tuan,
Dia duduk semayang saf pertama 40 tahun. Semayang saf pertama 40 tahun. Maknanya dia nak dapat saf pertama tu, tentulah dia datang awal. Dia semayang di Masjid Nabawi tu 40 tahun duduk saf pertama dan tidak pernah melihat tapak kaki orang lain. Dah dia duduk saf pertama, nak tengok tapak kaki orang. Tuan-tuan, ni dia. Bayang 40 tahun semayang berjamaah, tak pernah tengok tapak kaki orang. Kita bukan tengok tapak kaki orang, dalam semua nampak. Mana? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahawa orang dulu-dulu nak rebut peluang. Kalau sekiranya semayang dia tak berapa bagus, tapi semayang dia takkan tak bagus. Kerana dia masih lagi dekat dengan para sahabat. Kita ni semayang yang tak berapa nak bagus, khusyuknya jauh, semuanya jauh kan. Sekurang-kurangnya kalau kita duduk saf yang pertama, kita dapat pahala saf pertama. Nah, dah dapat pahala dah. Walaupun semayang kita tak berapa nak bagus, tapi pahala-pahala lain kita dah dapat. Tuan-tuan hari ni kita tak nak, tuan-tuan kita tak nak. Jadi ini masalah kita lah, tuan-tuan kerana mungkin kita tidak ada makna kefahaman ke arah itu. Okey. Jadi jangan melangkah-langkah tengkuk orang dan jangan memisah-misah. Ni bermisah tu maksud apa? Dikuak-kuak kan. Ni kalau kita pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, biasa orang macam tu, suka kuak-kuak gitu kan. Kita ni memang tak berkuak dah kan. Kita tengok tak ada duduk bawah. Tak ada duduk kat tepi kolam. Itu kita kan. Walaupun depannya kosong, kita tak berusaha kan. Okey. Kemudian disuruhnya apa? Tidak lalu di hadapan orang yang menunaikan solat. Ni pun satu masalah yang kita kena perbetulkan juga kan. Jangan lalu di depan orang yang solat. Macam mana tak nak lalu? Dia semayang kat tepi pintu, nak lalu. Lepas habis semayang, semua pakat cari tempat laluan orang. Ni pun masalah juga. Apa sekali kita semayang tempat kita sendiri, ataupun kita pindah di belakang sikit. Ini dekat betul-betul dekat pintu dia bersemayang. Habis orang nak lalunya dah kan. Carilah ruang supaya jangan orang jadi dosa dengan sebab kita kan. Jangan jadi orang dosa dengan sebab kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, para sahabat bila semayang, mereka mencari tiang-tiang kan. Mencari tiang-tiang, bersembunyi di belakang tiang-tiang. Kerana tak mahu orang tengok semayang. Jadi kita kalau semayang sunat, jangan sampai mengganggu jalan orang. Kerana dengan sebab kita, orang lain dapat dosa kan. Dan lalu depan orang semayang ni ialah, walau kalau kita angkat macam ni, ni dia lalu depan kita ni. Tak? Sebab tu jangan melalui tempat yang mana jarak di antara kaki dengan tempat sujud. Jangan lalu situ kan. Jangan lalu. Tu dia angkat tangan macam ni, stop. Kalau dia tempur juga, tepuk kan. Tu syaitan kan, syaitan. Jadi tepuk kan. Rasulullah suruh pukul. Yang angkat tangan dilanggar juga, tepuk kan. Syaitan kan. Rasulullah suruh pukul. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita nak semayang, jangan sampai mengganggu orang nak keluar kan. Kenapa perlu ada semayang di dekat pintu orang nak keluar? Jangan buat sehingga orang jadi berdosa dengan sebab kita. Kemudian mengutamakan saf yang pertama. Hari ini tuan-tuan kita dengar kelebihan orang duduk saf pertama. Besok usahakan berebut-rebut lah semayang duduk saf pertama.
Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita sambung lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkenaan dengan adab-adab berkaitan dengan solat Jumaat dan hari Jumaat. Kemudian mengutamakan saf yang pertama, menunaikan solat sunat selepas Jumaat. Jadi sembahyang sunat Jumaat ini dia sama seperti mana sembahyang sunat Zuhur, ada qabliyah dan ada ba'diyah. Itu tanpa khilaf lah. Seperti mana solat Zuhur ada qabliyah dan ada ba'diyah, maka Jumaat pun ada qabliyah Jumaat dan ada ba'diyah Jumaat. Kerana ada banyak riwayat yang menyebutkan bahawa sembahyang itu ada. Kemudian yang seterusnya, berusaha mencari waktu yang mulia pada hari Jumaat dengan menghadirkan hati dan berterusan melafazkan zikir. Hari Jumaat ni kena banyakkan zikir. Terutamanya zikir tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu hari Jumaat kena dibanyakkan tuan-tuan. Kan? Bacalah beribu-ribu kali pun tak apa. Dan pada para ulama berselisih pendapat tentang ruang waktu yang mulia ini. Dalam hadis Muslim diriwayat daripada Abu Musa radhiyallahu an, ia berada di antara imam duduk di atas mimbar sehingga berakhir solat. Itu dia kata, itu satu riwayat lah. Tapi dalam riwayat lain ada juga, kan? Ada yang mengatakan lepas asar. Jadi maknanya oleh kerana banyak riwayat, al-khilafu ulama, maknanya dia apa? Barakah. Kan? Dia ada kebaikan dia. Kan? Khilaf ulama ni bawa baik. Dia ada membawa kebaikan. Jadi orang yang tak dapat malam boleh siang, boleh waktu tak dapat waktu siang pagi, boleh petang, kan? Selama mana hari Jumaat tu ada. Dan memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu selawat yang diajar oleh baginda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Barang siapa yang membaca selawat ini pada hari Jumaat, pagi Jumaat 70 kali, maka diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Seramai 70 malaikat akan beristighfar untuk dia, mohon keampunan untuk dia. Apa ni? Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi. Itu dia punya selawat dia. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi. Baca 70 kali setiap hari Jumaat. Tu khusus untuk hari Jumaat. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi. Kan? Baca tu 70 kali. Nanti selawat-selawat yang lain baca. Terutama selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tayat akhir tu. Tu selawat yang paling afdal. Kan? Dan selawat yang paling aula. Tapi kerana ada hadis yang menyebutkan selawat ini juga kita bacalah 70 kali. Pada setiap hari Jumaat baca 70 kali. Jadi jangan ditinggalkan. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi. Kan? Hari Jumaat dia khusus untuk hari Jumaat. Banyakkan selawat pada hari Jumaat. Kan? Kemudian membaca suratul Kahfi sama ada pada siangnya ataupun pada malamnya. Baca suratul Kahfi ini disunatkan pada hari Jumaat, sama ada malam atau siang dibaca. Selain amalan membaca suratul Kahfi ini pada tiap-tiap hari sebelum tidur sekurang-kurangnya 10 ayat. Man qara'a ayat 10 ayat fi suratul Kahfi
rusumnya minad dajjal. Siapa baca 10 ayat awal daripada suratul kahfi sebelum tidur, maka dia terlepas daripada fitnah dajjal. 10 ayat. Tiap-tiap malam sebelum tidur baca 10 ayat awal, kan? Itu kelebihannya. Dan orang yang membaca suratul kahfi, Allah Ta'ala memberi kepadanya cahaya daripada Jumaat mula dia baca sampai Jumaat yang akan datang. Allah Ta'ala bagi cahaya kepada dia. Sebab tu suratul kahfi ni jangan ditinggalkan. Baca surah Yasin, memang ada dalil suruh baca surah Yasin pada hari Jumaat. Man qara'a Yasin wa suratul Dukhan fi yaumul Jumaah. Kan? Siapa yang baca surah Yasin dan suratul Dukhan. Hamim, wal kitab surah Dukhan kan, juzuk 26. Siapa baca surah Kahfi, baca surah Yasin dan surah Dukhan pada malam Jumaat, Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia pada esok pagi. Jadi menunjukkan bahawa kalau orang kata baca surah Yasin pada hari Jumaat bidah, ada hadis. Nanti tengok dalam dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di awal pembukaan surah Yasin, baca, tengok tentang kelebihan dia suruh ada. Dan hadis yang umum menunjukkan siapa yang baca surah Yasin pada malam hari, mana tak kira apa-apa malam pun, tak kira apa malam. Jadi kalau orang mengatakan baca surah Yasin, kalau ada mufti-mufti kata baca surah Yasin tu bidah, tengoklah hadisnya, kan? Tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, ada disebut dengan jelas suruh baca surah Yasin tu. Jadi kita ni baca Yasin jangan tinggal malam Jumaat, baca Kahfi jangan ditinggalkan. Tak lama tuan-tuan, baca surah Yasin tu 20 minit, kan? Dia ada 83 ayat ya, tak banyak, 20 minit. Ataupun macam tuan-tuan ni 5 minit dah selesai, kan? Orang alim-alimnya punya baca, kan? Surah Kahfi ada 110 ayat. Katakanlah setengah jam, tak panjang tuan-tuan. Tuan-tuan tengok cerita dalam TV tu dengan siar Elan pun lama, kan? Malam Jumaat aja, bukan malam-malam lain. Malam-malam lain 10 ayat aja suruh baca, kan? Tak lama. Kita tengok WhatsApp pun lama, tuan-tuan, kan? Jadi baca malam Jumaat ni baca surah Yasin, surah Dukhan, surah Kahfi, baca. Kalau nak baca semua memang kita rasa berat. Siang baca sikit, malam baca sikit, kalau lepas maghrib baca sikit, lepas isyak baca sikit, sambung. Yang pentingnya satu hari tu, hari Jumaat, surah Kahfi habis dibaca, kan? Kalau nampak panjang sangat surah Kahfi tu, kan? Memanglah surah Kahfi tu juzuk 15 dengan 16, 2 juzuk, sikit je, kan? Separuh dalam surah juzuk 15, separuh lagi dalam surah 16, tak banyak. Surah Dukhan ada 59 ayat. 59 ayat, dia ada 3 muka surat. 3 muka surat. Tak sampai 15 minit baca, ayat dia pendek-pendek je, 59 ayat, kan? Kalau surah Yasin pun panjang. Jadi tuan-tuan, yang jadi panjangnya kita rasa lama sebab kita tak pernah baca. Jadi gitu, kan? Jadi jangan ditinggalkan surah. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Hari Jumaat baca surah, maknanya istiqamah baca surah surah Kahfi pada hari Jumaat, supaya Allah Ta'ala beri kita cahaya, kan? Cahaya untuk kita buat taat dan sebagainya. Yang seterusnya, bersedekah mengikut termampu, dan sedekah dilakukan di luar masjid. Orang pada hari Jumaat ni tuan-tuan, kalau tak mampu nak sedekah, kalau masuk masjid jangan lupa sedekah. Waktu pagi, kalau tak mampu nak buat waktu-waktu lain, datang masjid, masukkan duit, sedekah, niat atas nama ibu bapa. Tak? Kerana apa tuan-tuan? Orang yang berpagi-pagi datang ke masjid lalu dia bersedekah,
malaikat tiap-tiap hari ada tunggu dekat masjid. Tujuannya malaikat ni Allah Ta'ala jadikan khusus untuk mendoakan orang yang sedekah tiap-tiap pagi. Khusus, ini malaikat yang khusus yang Allah Ta'ala jadikan untuk duduk pada waktu pagi, tengok siapa sedekah. Apabila ada je orang sedekah, maka malaikat pun doa, ya Allah, kau berkatkan dirinya, berkatkan hartanya. Itu sebab orang dulu-dulu hidupnya senang, walaupun duit tak banyak, sedekah masuk 5 sen. Orang yang berpagi-pagi kalau tak mau sedekah, malaikat pun doa, ya Allah, binasakan dirinya dan hartanya. Ini doa malaikat, bukan doa kita tau. Jangan jadi kedekut. Niat atas nama mak bapak, perkara yang akan sampai, doa pahala dia untuk mak bapak kita. Dulu waktu mak bapak kita hidup, kita tak nak buat kebajikan. Apa lagi yang kita nak buat? Ni, setiap Jumaat jangan lupa. Hari Jumaat, kalau hari-hari lain tak boleh nak buat, hari Jumaat datang masjid sembahyang subuh, masuk duit. Ya Allah, pahalanya transfer kau untuk mak aku, ya Allah, untuk ayah aku. Kan? Niat tuan-tuan. Mak bapak tengok hari tu, percaya ada pahala, ada maknanya diberikan rahmat oleh Allah. Terang kubur, tengok terperanjat. Ni siapa pula bagi ni? Aku dulu tak pernah sedekah. Allah Ta'ala kata, ini anak kau yang duduk kat dunia. Datang masjid, sedekah atas nama kau. Takkan 10 sen pun tak boleh. Beli top up boleh. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, memperuntukkan hari Jumaat sebagai hari untuk beramal dan menghentikan segala kesibukan dunia pada hari itu. Jadi hari Jumaat ni banyakkan ibadat, hari untuk ibadat tuan-tuan. Rasulullah SAW memang hari Jumaat Rasulullah bersungguh-sungguh dalam ibadat. Sehingga Rasulullah tidak ada aktiviti. Nak musafir pun Rasulullah tak buat pada hari Jumaat, kerana hari memperbanyakkan istighfar, hari memperbanyakkan taubat, hari memperbanyakkan ibadat kepada Allah. Jadi kita ikutlah seperti mana yang ditunjukkan oleh Sayyidul Wujud, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sebagai bukti kita kasih dengan Nabi kita, kita kasih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Rasulullah besok tahu kita ni, dicam kita ni, ingat dia. Kalau tak boleh hari-hari lain nak berselawat, Abu Hurairah mengatakan bahawa orang yang dekat atas dunia tak pernah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok dibimbang di hari akhirat dia sesat jalan. Dia tak jumpa jalan syurga. Itu yang kita bimbang. Kan? Jangan jadi orang sesat. Dekat dunia dah sesat, dekat akhirat pun sesat juga. Allah, susah kita tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu, mudah-mudahan Rasulullah tengok kita, perhatikan kita. Kan? Rasulullah dia akan menerima laporan setiap hari orang berselawat kepada dia. Rasulullah menerima laporan nama orang-orang yang berselawat. Besok Rasulullah kenal kita, sebab kita kat atas dunia rajin mengingat dia. Kan? Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi